Belum, cikgu. Belum, pukul 3 kejap lagi lah ya, baru boleh makan habis kelas. Okay. So, saya baru apa makan. Ngantuk ni. Dah kenyang. Okay, saya sharekan lagi sekali kehadiran. Okay, jadi hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu bab 10. Tajuknya adalah kecenderungan. Betul korang nampak. Kecenderungan pula apa benda cikgu ni. Kecerunan garis lurus. Okey, kalau yang buku teks kamu boleh tengok muka surat 188. Itu dia punya intro lah. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita bacalah sikit dia punya intro dia ni. Kecerunan adalah darjah kecuraman. Okey, kecerunan biasanya dihubungkan dengan ketinggian suatu gunung atau bukit. Kita tengok kalau bukit tu tinggi, cerun ke tak? Kalau rendah, cerun ke tak? Okey. Kat mana tadi? Gunung tertinggi di Malaysia adalah Gunung Kinabalu yang terletak di Sabah dengan ketinggiannya 4,095 meter dari aras laut. Kebanyakan pendaki gunung mengambil masa selama 2 hari untuk sampai ke puncak. Yelah tinggi kan. Okay, terdapat perhentian untuk bermalam di Laban Rata yang mana ketinggiannya adalah 3,273 meter dari aras laut. Okay, dari Laban Rata, kecerunan gunung semakin bertambah. Okey, kecerunan saya rasa kamu boleh bayangkan kan, boleh dapat gambaran lah bila tengok bukit tu. Tak payah tunggu bukit lah. Tangga pun kita boleh beza yang mana tangga lebih cerun, yang mana tangga landai sikit. Kalau contoh kat sekolah tu, nak naik apa tangga yang nak ke kelas kamu lah. Cerun ke tak? Biasanya kalau lebih cerun, lebih penat kita nak mendaki kan. Okay, kalau sekolah kamu tu siap kamu boleh lari-lari lagi. So rasanya tak adalah cerun sangat. Biasalah tu. Okay. Nak tengok siapa lagi. Oh, maslahat bab. Kenapa kena belajar bab ini ya? Kita tengok kat sini. Kenapa kena belajar bab kecerunan garis lurus ni? Yang pertama, pendekatan ilmu kecerunan ini akan membuka bidang kerjaya dalam matematik dan ahli fizik. Of course lah dalam subjek matematik. Dan matematik biasanya berkait rapat dengan sains terutamanya fizik. Rumus yang digunakan dapat memberikan pengiraan yang tepat pada permasalahan dalam reka bentuk produk. Okey, selain daripada itu, seorang jurutera binaan terutamanya yang terlibat dalam ukur tanah menggunakan pendekatan pengiraan kecerunan untuk menentukan kestabilan atau ketinggian sesebuah kawasan. Contoh nak bina rumah atau bangunan di sesuatu tempat, kena tengoklah satu tempat tu stabil ke ataupun cerun ke. Kalau tak stabil, bercerun, maksudnya susahlah sikit untuk membina pertempatan lah terutamanya. Ini dah belajar dalam geografi kalau tak silap Okey. Cerun ngetak tu lah yang tanah pamah. Kenapa tanah pamah ramai orang bina penempatan. Itulah dia punya dia punya apa orang panggil? Nak kaitkan kaitan dia. Okey, itu introduksi lah. Introduction. So saya rasa introduction tak ada siapa nak tanya. Kan? Sembang-sembang je. Okey, kau ada nak tanya juga pasal introduksi tersebut? Ada tak? Tak ada kan? Kita sembang je yang tu. Ada orang tak boleh masuk. Kenapa ya? Okey, sekejap. Sekejap. Saya share link lain. Sekejap siang kamu ada yang tak boleh masuk. Kenapa ya? Ada masalah lah kalau saya share kat sini. Macam mana nak share kat sini ni? A lot of people are here. Okay. Sekejap. Okay, saya dah share dah. Maksudnya tadi, okay, jom kita sambung balik. So hari ni untuk
Subtopik yang pertama. Oh, sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada Kritika Yani dan Nur Ain Damia. Sebab apa? Sebab dapat anugerah ikon PDPR Betul tak? Kan? Betul tak? Betul ke Kritika? Calon pula ikon kan? Tahniah. Memang sesuai lah. Memang betul lah bertepatan dengan apa yang kamu dapat Kritika Yani dan juga Ainda Mia. So, saya harap boleh teruskan lagi lah. Yang shopnya dapat RM50 kan seorang kan? Betul tak? Betul dapat RM50 Tak ke? Tak nak? Nak bagi saya? Tahniah lah saya ucapkan. Semoga yang lain pun lebih bersemangat lagi lah. Nampak tak kenapa Kritika Yani dengan Nur Ain dan Mia dapat satu, saya rasa kehadiran sentiasa ada. Yang kedua, bila saya tanya selalu respon, bila cikgu tanya selalu respon dan kerja sentiasa hantar. Malah ada yang hantar ekstra. Contoh saya bagi yang hari tu yang soalan teknik dalam teknik bengkel teknik menjawab tu kan, Kritika Yani hantar. Semua dia buat bagus. Okey, kalau ada nak hantar lagi boleh, tak ada masalah. Hantarlah snap jawapan tersebut dan hantar ke Telegram. Tapi saya tak paksa. Ini extra latihan untuk kamu. Okey dah. Tak nak bebel lah. Jom kita tengok apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, so yang pertama adalah kita nak tengok bahagian kecerunan ataupun 10.1.1 kecuraman dan arah kecondongan. Okey, dalam buku teks boleh rujuk muka surat 190. Okey, standard pembelajaran adalah memerihalkan kecuraman dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian dan seterusnya menerangkan maksud kecerunan sebagai nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okey, apa tu? Mula-mula kita tengok dulu definisi kecuraman. Kecuraman. Bukan kecurangan, kecuraman. Okey. Okey, kecuraman suatu garis dapat dilihat dari nilai kecerunan. Kita kena cari nilai kecerunan lah nak tahu sesuatu tu curam atau tidak. Semakin besar nilai mutlak kecerunan, semakin curam garis lurus tersebut. Okey, tanda positif atau negatif pada nilai kecerunan menunjukkan arah, sama ada kiri atau kanan lah, kecondongan garis lurus. Okey, contoh nombor 1, buku teks muka surat 191. Perhatikan rajah di sebelah, bandingkan arah kecondongan dan kecuraman pada antara garis MN yang naik tangga ni dengan KL yang naik, yang turun eskalator. Okey, buat kesimpulan daripada kedua-dua rajah tersebut. Apa yang kita boleh tengok kat sini, kita nak bila kita nak bandingkan, kita boleh tengok dia punya sudut. Yang ni 30 darjah dan yang ini 45 darjah. Okey. Yang mana lebih curam? Yang naik tangga ke ataupun yang naik eskalator? Sudut mana yang lebih curam? Eskalator. Kita tengok yang sudut yang banyak, maksudnya itulah yang lebih curam. So macam mana dia punya penyelesaian ataupun kesimpulan? Garis KL mempunyai kecondongan yang lebih tinggi berbanding dengan garisan MN. Okey, sebab apa? Sebab semakin besar nilai sudut, semakin tinggi nilai kecerunan, maka garisan KL lebih curam berbanding dengan garisan MN. So lebih besar sudut, lebih tinggi nilai kecerunan, maka lebih curam. Jangan tertukar, cerun curam. Kecerunan tu nilai, curam tu nak tengok sama ada dia tinggi atau landai. Bukan tinggi, macam dia punya condong tu lah. Condong atau landai. Okay, next. Okay, bagi yang baru masuk, saya share lagi sekali. Apa orang panggil?
link kehadiran. Selalu saya tengok kat sini ramai kan macam 35 kan. Nanti bila dekat Google Form tu tak cukup. Tak seramai yang dalam ni lah. Ada yang tak isi, terlupa ke apa, tak tahulah. Okay, so ini adalah, okay, kecerunan ialah nisbah jarak mencancang. Mencancang, menegak lah. Yang ni mencancang. Yang ini mencancang, yang menegak. Tengok, ia berkaitan dengan koordinat sebenarnya tajuk ni. Ini mencancang. Ya Allah, kenapa dia tak nak turun? Gidik pula. So, kepada jarak mengufuk. Yang melintang ni mengufuk. Jadi, perubahan Y iaitu ia bukan merangkumi, menunjukkan jarak mencancang. Perubahan X ni daripada depan sini ke belakang ni itu adalah jarak mengufuk. Okay, kita tengok contoh lah nanti baru lebih jelas. Okey, contoh 2 di muka surat 191. Okey, daripada setiap rajah di bawah, nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk di antara titik P dengan titik R. So, mula-mula kita kena kita kena carilah jarak mencancang. Kalau jarak mencancang yang mana? PQ atau QR? PQ. Yes, PQ. Berapa jawapan dia? Berapa? 2 meter. Yes, betul. D1 kan? 2 meter. Mariam pun betul. Okay, next kita nak tengok jarak mengufuk. Dah QR lah kan? So QR dia berapa kat situ? 4 meter. 4 meter. 4 meter. Betul. Settle. Sebab dia tak tanya tu lah. Dia tanya jarak mencancang dan jarak mengufuk. Siap yang A. Itu je nak suruh kamu tahu yang mana satu mengufuk, mana satu mencancang. Okey. Yang kedua, yang ni siap bertaib punya jawapan. Yang A. Yang kedua, kita nak cari jarak mencancang yang mana satu, PR atau RS atau PS? Mana satu jarak RS. mencancang? Yes, mencancang. Betul, Yugen. RS. Berapa unit? Kalau nak kira berapa, kita kena kira kotak dia. Berapa kotak? 4. Yes, betul. Betul. Aindamia, Diwanan, Yugen dan juga Angeline jawab 4. 1, 2, 3, 4. So kita tulis 4 unit. Okay. Manakala jarak mengufuk berapa? 5 unit. Yes. PS. 5 unit. Betul lah tu. Korang jawab. 5 unit. Senang je kan? Dah tahulah kan jarak mengafak pula. Mengufuk. Asyik tersyasyul je. Okay, so yang ni pula jom cuba 10.1. Tak apa, yang ni kita buat dalam live worksheet sekejap lagi. Boleh buat sekarang lah. Saya sharekan link, kita buat sekarang. Jom cuba 10.1. Soalan nombor 1A dan juga nombor 1 dan juga 2. Okay, saya dah sharekan link di chat box. Sila klik, jom kita buat sama-sama. Soalan senang ya, Mat. Semua boleh buat rasanya. Okay. Ini yang akan keluar. Okay dah, semua dah dapat. Okay. So yang ni tak ada drag, tak ada drop down button. Kamu just isi. Okay. Isi tanpa space lah. Contoh yang 1A. Jarak mencancang dia berapa? Jarak mencancang berapa untuk yang naik naik eskalator tu? Berapa jarak mencancang dia? 4 meter. Betul. So tulislah 4 meter. Okay, buat sekejap. Senang je ni. Saya rasa dalam 3 minit dah boleh siap ni. Jarak mengufuk berapa?
Lepas tu tukar next. Okay. Buat sekarang. Senang. Nanti dah tak payah nak jadi sebagai homework. Saya rasa semua boleh masuk Ada yang problem ke nak masuk? Kalau yang problem tu kena masuk lepas kelas lah. Cuba buat lagi sekali. Dan dah biasa kan? Korang dah biasa kan hantar. So hantar nanti dekat email saya. Mana add? Okay. Perlu bincang ke boleh buat sendiri yang ni? Kalau nak bincang boleh je. Okay, so jarak mengufuk bagi eskalator ni berapa? Gini, korang buat dulu lah. Nanti 6. bagi jawapan. Dah. Okay, ada. Nanti punya jawab. Ingatkan aku syuk menjawab tadi. Okay, untuk apa benda ni? Tiang bendera, jarak mencancang berapa? 12. Betul, 12 meter. Tulis 12 meter, 12 M. Jarak mengufuk? 3. 3 meter. Betul Syahir. Betul Ain Damia. Okay, jarak mencancang untuk segitiga ni? 16. Yes, 16 meter. Untuk jarak mengufuk tersebut, segitiga tu apa dia? 2 meter. Okay. Next. Ni dah buat dah. Tentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk bagi garis lurus A, B, C, D dan PQ. Okey. Garis lurus AB. Mencancang dia berapa? 3 unit. 3 unit. Kita ingat jawapan dia kena tulis macam tu ke? Buat lagi dulu. Jarak mengufuk dia berapa unit? 3 unit. 0.3 unit. Okay, untuk jarak mencancang? Garis lurus CD? 8 unit. 8 unit. Betul. 8 unit. Okay, jarak mengufuk? 1 unit. 1 je. 1 unit. Okay, untuk PQ garis mencancang dia berapa? Apa unit? Apa yang 16? Okay, jawapan tadi. Garis lurus PQ mencancang dia berapa? Kira lah. 1, 2. 6 1, 2. Betul. 6 unit. Mengufuk? Betul. 4 unit. Okay, finish. Hantar email. Tulis nama penuh, kelas, subjek maths. Nama penuh kamu bukan nama penuh saya. Kenapa salah Kenapa salah semua? Mungkinlah. Saya look je betul semua. Janganlah letak nombor. Kena letak dengan tu macam saya buat tu. Kena letak unit dia sekali ya. Kena letak unit dia sekali. No spacing. Combine je terus. Okay, Fakrullah kalau rajin buat lagi sekali. Tapi kira faham lah kan. Tak apa, saya dapat jawapan. Kamu punya salinan tu dah hantar kan? Ada yang baru masuk ke? Ada yang baru masuk, kita dah buat satu apa? Satu latihan. Latihan sangat mudah dan senang. Benda sama. Mudah dan senang, benda sama. Okay. Tapi saya tak dapat apa-apa lagi notification ni. Korang hantar tak kat cikgu? Dia hantar dah ada. Ni? Tengok. Dah ada yang dah hantar tu lah. Okay, jom kita sambung seterusnya. Cara nak kira. Kira apa? Kira kecerunan. Kat mana tadi? Di mana saya nak share tadi? Stop presenting yang ni. Sharekan yang ni. Okay. Okay, seterusnya. Apa dia? Yalah toilet. Okay, next. Ini kita nak tengok macam mana nak cari kecerunan lah. Okay, so kecerunan sebenarnya dia punya rumus atau formula.
M. Kita guna M ni mewakili kecerunan garis lurus. So kalau dalam exam ataupun dalam latihan kamu terus tulis M pun boleh, tak ada masalah. Okay. So dia punya formula adalah jarak mencancang, jarak Y itulah perkan atau bahagi dengan jarak mengufuk. Okay, contoh 3. Okay, terima kasih bagi yang dah hantar. Okey, jarak di bawah ditentukan dengan kecerunan garis lurus PQ dan BC. BC lagi satu. Perihalkan kecuraman garis PQ dan BC. Okey, so yang kat sini kita gunalah jarak. Apa sini bengit? Jarak jarak mencancang. Kita nak cari M dia lah. Perkan dengan jarak mengufuk. Okey, jarak mencancang dia berapa kat sini? Kiralah berapa kotak kat sini? 4. Berapa kotak tu? 4 Ya, unit. betul. 4 unit. Dia punya jarak mengufuk berapa unit? 3 unit. 3 unit. 3 unit. 3. Betul. Jadi kecerunan PQ adalah 4/3. Gitu je. Senang kan? Senang je yang ni. Okey. Kita dapat yang ni jawapan dia. Okey, next. Saya tulis M terus Maksudnya kecerunan. So jarak mencancang dia berapa yang ni untuk yang soalan B ni? 2 unit. Betul, 2. D1 dan jawab 2, Adik jawab 2, Gurlin pun jawab 2, Angeline 2. Mariam pun jawab 2 unit. Betul. Kita perkan dengan yang mengufuk. Mengufuk berapa? 3 unit. 3 unit. Ya, yang jawab 3 tu semua betul. So, maka kita tulislah kecerunan BC ialah sama dengan apa boleh? 2/3. Siap. Tu je kecerunannya, senang kan? Yang mencancang bahagi mengufuk. Okay. Next. Okay, ini tak ada dalam live worksheet. Saya tak masukkan. So, jom kita buat sama-sama. Okay, ini dalam buku teks. Dalam latihan jom cuba 10.1 muka surat 200. Hitung jarak mencancang. Dia nak jarak mencancang dulu. Kemudian jarak mengufuk dalam meter di antara hujung tangga P dengan hujung tangga Q dalam rajah di sebelah. Jika lebar setiap anak tangga ialah 12 cm. So ini 12 cm lah. So semua sama, lebar dia sama. Jadi kita nak kira, dia tak nak keluar pula. Ink saya dah habis ke? Sekejap kalau saya terkeluar nanti kamu tunggu tau. Sebab okay, saya masuk balik. Okay, ada dah. Okay, korang ada kan? Korang ada lagi kan? Saya tak keseorangan kan? Ada, okay. Sekejap je, kita on off je. Okay, tu kat mana? Jarak mencancang. Kita nak cari jarak mencancang. Okay, so macam mana nak kira jarak mencancang dia? So kiralah yang ni ada berapa ni? 1, 2, 3. So kan betul kan? Dia sama dengan tinggi yang tinggi dia lah. Mencancang ni. So nak tahu jarak mencancang dia 12 darab 3. Betul Gurlin. 12 darab 3. 36 cm. Yes, betul. 36 cm. Tetapi dia nak dalam meter. So kena buat apa? cm nak ke meter. Kena bahagi. Betul. Bahagi 100. Bagus. Ingat lagi. Bahagi 100. So dapatlah 0.36 meter. Okey. Bagi saya jarak mengufuk. Sama je kaedah dia. Jarak mengufuk dia berapa? 12 kena darat dengan berapa? 3 juga. Pun sama, 3. Kan? Terus bagi jawapan Gurlin ya. Betul lah sebab sama macam yang kat atas. So dapat 0.36
meter. Itu untuk yang nombor 3 dalam latihan. Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, semua faham Oh, belum thank you lagi. Thank you untuk point 1 ni je. Okay, so kita tengok yang seterusnya. Kita nak buat latihan dulu. Ada latihan ke yang kat sini? Oh, tak ada. Okay, kita tengok subtopik yang kedua. Iaitu kita nak tengok pula rumus kecerunan garis lurus pada satah kartes. Okay. Okay, so standard pembelajaran yang ni adalah kamu akan dapat menerbitkan, sebenarnya rumus sudah ada, menerbitkan rumus kecerunan suatu garis lurus pada satah kartes. Okey, ini rumus yang pertama. Kita guna rumus ini, tengok rumus dia, kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Yang ni kamu dah familiar kan sebab kita dah belajar taklah Y2, Y1 ni lah bukan kecerunan. Kamu biasa tengoklah sebab kita dah belajar dalam koordinat. Dalam tajuk koordinat. Okey, tengok apa katanya. Pada satah kartes, kecerunan suatu garis lurus yang melalui dua titik A dan B dapat dicari dengan menggunakan rumus di sebelah. Rumus ni lah. So, kamu kena ingat rumus kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Itu untuk rumus yang pertama. Okey, dia ada rumus yang kedua. Okey, ini rumus yang kedua yang melibatkan pintasan. Okey, rumus ini digunakan bila salah satu X dan Y untuk dua koordinat tersebut sama dengan kosong atau dengan lebih tepatnya dia berada, koordinat tersebut berada di betul-betul kat paksi Y, satu lagi betul-betul kat paksi X. So, terus guna negatif pintasan pintasan Y perkan dengan pintasan X. X negatif kena ada. Memang mesti letak. Okey, jadi pada garis lurus yang memotong paksi X, okey, yang inilah dia memotong paksi X. Koordinat tersebut berada di paksi X bermaksud dia memotong paksi X di titik X kosong dan paksi Y di titik Y kosong. Kat sini beradanya. Koordinat tersebut berada pada paksi Y betul-betul kat garis tu kan. Kecerunan dapat dicari dengan menggunakan rumus ini. Kita guna rumus inilah. Lagi senang. Tapi jangan tertinggal dia punya negatif. Okey. Contoh, okey dah tulis siap-siap ini buku dalam buku teks muka surat 194. Tentukan kecerunan bagi pasangan koordinat berikut. Tentukan kecerunan. Okey, so dia bagi dua koordinat A, yang ni X1, Y1, B, X2, Y2. So formula ini yang kita gunakan kalau dia bagi macam ni 0, 3, lepas tu lagi satu 6, 0. Tengok ini X1 kosong kan. Y2 kosong. So barulah kamu guna yang pintasan tu. Kalau dua-dua ada nilai, semua ada nilai, guna formula ini. So masukkanlah Y2 berapa? Cikgu, tapi kalau kita nak gunakan formula ini untuk yang pintasan pun boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Boleh je mana-mana. Tapi lebih sesuai yang ni lah. Ni untuk pintasan macam mana? Yang untuk pintasan rumusan yang tadi tu, yang negatif pintasan Y. Nak guna ni, yang ni? Tak boleh lah sebab kalau nak kita kena cari pintasan dia pula. Pintasan yang kena buat yang baru. Macam ni. Kena ada nilai kat sini baru kita boleh guna yang pintasan. Maksudnya kena X kosong, Y kosong baru boleh guna pintasan. Kalau tak dapat. Okey. Okey. Okey, so Y2 berapa kat sini? Jomlah jawab sama-sama. Jawapan ada dalam buku teks ya. 7 tolak berapa? 1 perkan dengan X2 berapa? 6 tolak 6. Yes, 6 tolak 3. 3. Maka dapatlah jawapannya 6 per 3. Okey, boleh kecilkan tak? Boleh. Boleh. Buatlah 2. Bahagilah. Ya, betul. Itulah jawapan dia. Kalau boleh kecilkan, kecilkan. Okey, yang B pula.
P4 -1 dan Q3 5. So kita guna formula inilah Y2 tolak Y1. Y2 berapa? 5. Tolak -1. Yes. D1 dah tolong jawab. -1 bahagi perkan dengan berapa? 3 tolak 4. Yes, 3 tolak 4. So jawapan akan jadi 6 per -1. 6 per -1. Permudahkan jadi -6. Senang ya kan kecerunan ni? Okey. Okey, ni dekat soalan sana. Ni nanti dulu. Tak apa ni latihan nanti. Kita buat kat live. Okay, so next. Tengok contoh 5. Tentukan, yang ni baru kita nak guna yang pintasan tersebut. Sebab nampak tak? Bila ada pintasan kat sini, barulah kita boleh guna formula tu. Okay, tentukan kecerunan bagi garis lurus berikut. Okay. Kecerunan M sama dengan negatif pintasan Y perkan dengan pintasan X. Okay, so pintasan Y berapa? 8. Betul. Pintasan X? 5. -5. -5. Jangan tertinggal negatif. Kenapa pula saya buat macam tu? -5. So jawapan dia akan jadi negatif jadi? Positif. Yes, 8/5. Okey, itu kecerunannya. Untuk yang A. Untuk yang B, kecerunannya adalah pintasan Y dia berapa kat sini? 4. 4. Pintasan X? 3. 3. Dah siap. Begitu sahaja. Senang kan kalau yang bagi pintasan ni? Kan tak payah nak tolak, tak payah nak tambah. Senang je. Okey, seterusnya. Contoh 6. Okey, buku teks muka surat 194. Tentukan kecerunan apabila diberi pasangan koordinat L40, M08. So kamu tengok sini X1, Y1, X2, Y2. Okey, untuk yang ni kalau kamu nak guna yang nak cari kecerunan guna formula ni pun boleh. Kalau yang pintasan ni tak ada masalah, boleh. Apa tadi? Okey, kalau yang dia bagi macam ni, boleh nak masukkan yang ni. Tapi lagi senang kalau kita guna yang pintasan lah kan? Pintasan Pintasan Y. Pintasan Y kat sini berapa? Tengoklah nilai Y yang ada. Berapa nilai Y? Berapa? 8. 8. Nilai Y dia adalah 8. Bahagikan dengan pintasan X 4. So dapatlah jawapan dia negatif 2. 2. Betul. Boleh? Boleh. Boleh. Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada Okey. Yang mana ni? Nak tengok yang B pula. Ini jawapan untuk yang A tadilah. Kita dah buat dah, betul lah negatif 2 jawapannya. Okey, so kita tengok yang B pula, kecerunan GK. Okey, pintasan Y dia berapa? Negatif, jangan lupa letak 9, betul. Okey, pintasan X? Negatif 3. Betul. Kita tengok je lah apa yang ada. Negatif jadi? Positif. Berapa? 9 bagi 3 pun boleh. Yes, 3. So tak payah tulislah positif tu. 3 sahaja. Okay? Nah kan? Tak berat pun yang ni. Okay. Next. Contoh 7. Hitung kecerunan garis lurus A, B dan PQ berdasarkan rajah di sebelah. Okay. Kecerunan M sama dengan, sebab kamu tengok, dia berada di paksi Y, betul-betul lah dekat paksi Y, titik dia betul-betul berada di paksi X. So boleh guna formula pintasan ini. M sama dengan, kita tengok yang, cara nak tulis, kita cari dulu yang kecerunan A, B.
Cara nak tulis dia macam ni. Ni maksudnya kita nak cari kecerunan AB. Okey, bagi saya pintasan Y untuk AB. Apa dia? 2. 2. Betul, 2. Untuk X, pintasan X AB ni berapa? -3. Betul. Jadi ini kita settlekan negatif jadi 2/3. Positif 2/3. Siap. Senang kan? Okay, next kita cari kecerunan PQ. Okay. Dia bukan macam ni tau. MPQ. Bukan. Dia kecil. MPQ. Itu menunjukkan maksudnya kecerunan PQ. Dia tak buat simbol macam tu kat sini tak apalah. Okay, so pintasan pintasan Y bagi PQ. Apa dia? 3. 3. Tengok kat sini. 3. Pintasan X bagi PQ. 3 juga kat sini. So jawapan dia berapa? 1. Ya, Negatif 1. betul. Okay. Ada soalan? Tak ada. Tak ada cikgu. Tak ada. Okay, kalau tak ada, jom kita buat. Awal pula habis Jom kita buat latihan. Saya nak cari. Yang tadi semua dah hantar ke? Dah. Make sure dah bagus. Yang lain semua hantar, yang belum hantar lagi. Kalau hantarlah sebab kita nak masuk yang kedua ni. Soalan 4 dan 5. Okay, saya copy link. Sila klik pada link yang ada di chat box tu. Stop. So apa yang kamu yang akan keluar adalah soalan ini. Okay, ini seronok sikit, ada suaikan. Okay, suaikan. Lengkapkan rajah di bawah menggunakan maklumat yang berikut. Okay, so tarik. Ini kita nak suaikan. So kecerunan ada negatif kat sini. Apa dia? Dia guna pintasan. Kat atas ni pintasan. Pintasan apa? Y. Y. So tariklah. Ini ke sini. Kemudian pintasan X. Alamak, saya rasa saya buat jawapan terbalik tadi ni. Apa? Buat dulu lah. Buat seterusnya. Seterusnya. Tarik. Okay. Jangan tiru jawapan saya. Saya buat-buat je. Saya tak tahu betul ke tak. Okay, tarik. Dah siap tarik. Kita buat nombor 4 ni pula. Kita panggil yang atas tu drop. Drag and drop. Gitu. Kamu drag jawapan ke atas, drop ke kotak tersebut. Okay, yang ni tak sempat. Buat je lah. Tak apa, tarik je. Jangan tiru saya. Saya tak semestinya betul ni. Saya main tarik je ni. Boleh Balkis? Buat je. Okay? Tarik. Yang ni semua kita dah belajar ni. Yang atas ni kecerunan nak cari, kita kena cari jarak apa dulu. Yang bawah ni sama. Ini formula dia. Formula kecerunan. Okay, next. Nyatakan jarak. Boleh? Saya buat nombor 4. Ada yang tak dapat buka tak? Semua dapat buka Tak ada problem Lagi saya nak check. Kita tunjuk siapa yang hantar, siapa tak hantar. Kita tunjuk siapa yang hantar je lah. Okay, nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk. Yang ni bukan nak cari kecerunan lagi Nak tahu jarak sahaja. Okay, untuk jarak mencancang kita ambil jarak part CY. So tengoklah kat atas tu. Saya dah bagi step by step. 6 tolak 0. Jawapan dia 6. Negatif 2 tolak 3. So kat sini 6. Kamu tulis macam tu je. Yang kat bawah untuk mengufuk negatif 5. Jangan space. Okay. Type terus je. Negatif 5. Okay. Untuk yang B pun sama. Type je dalam kotak tersebut. So 5 tolak 1 berapa jawapan dia? 4. 6 tolak 1? 5. 5. So masukkanlah jarak mencancang dia berapa? 4.
Jarak, Allah, dah ternaik pula. Jarak mengufuk? 5. Ambil daripada atas tu je. Betul. Okey, yang ni pula macam mana kamu kena tulis apa yang kamu tolak. Walaupun dia punya kotak tu agak comel, tak apa, tulis je. Apa tolak apa yang ni? Y2 tolak Y1 berapa jadinya? Berapa? Y2 berapa? Y2 berapa? 5. Betul? Tolak Y1 berapa? 1. Betul. Okey, X2 berapa? 1. Ya. 1. 1. Tolak 3. X1, 3. 5 tolak 1? 4 negatif 2. Okey, bagus. Betul. 4, negatif 2. So, sepatutnya ada kotak kan? Dia boleh kecilkan lagi ni. Jawapan dia negatif 2. Tapi saya tak. Bukan. Sorry. Ini bukan nak cari keceronan. Lupa pula. So, tulis je balik. Mencancang 4, mengufuk negatif 2. Okey. Next ni, cuba buat sendiri. Cuba. Dah siap boleh sambung yang kat bawah tu. Cuba buat Saya nak betulkan sedikit. Cikgu, kotak dia sangat Kecil. kecil. Kalau tulis boleh tak? Boleh je kan? Tapi saya dah hantar. Tapi dia kata salah sebab dia ambil yang separuh je. Oh, tak masuk Tu pula problem dia. Awak guna phone ke laptop? Laptop, cikgu. Katanya boleh masukkan. Awak tulis macam ni. Jangan space tau. Tulis je terus. Contoh yang ni. Awak space tak? Tak, cikgu. Terus maksudnya awak terus buat macam ni. 4 tolak 0 gitu Tengok kalau yang saya rasa boleh pula. Betul tak ni? Betul. 4/4. So 4. So yang lain cuba buat. Yang lain ada masalah macam tu juga ke? Saya check saya boleh check macam ni. Okey, nampak tak? Yang ni rasanya saya tersalah letak jawapan. Dah betul lah ni. Sebenarnya. Nanti saya kena edit balik. Okey. Yang ni kritikal. Cikgu. Okey. Yang ni muat pula ni. Ke awak tertinggal? Tak, tertinggal. Saya tak dah buat. Tapi yang negatif 2 tu dia keluar daripada kotak. Oh, dia tak masuk kotak Okey, nanti tak apalah. Nanti saya buat penambahbaikan. Yang ni saya kena betulkan jawapan. Ada yang tu. Okey. Faham kat mana yang silap. Okey. Tak apalah. Kena edit balik lah yang tu. Sampai kat mana tadi? Okey. Apa dah nak pergi mana tadi? Jom cuba 10.1 salah 45. Okey. So kalau yang dah siap tu, jom kita semak sama-sama lagi rekod ada yang salah ke kan. Okey, so yang ni saya dah tunjuk 4 tolak 0. Sama juga 4 tolak 0. 4. Bawah ni 4. Okey. Next yang E, apa tolak apa? 4 tolak negatif 2. Macam ada orang kena remove ke? Kalau terima masuk balik lah. 4 betul. 4 tolak negatif 2. Okey. Buat macam ni. Jangan buat bracket. Awak buat bracket ke tadi kritika? Saya buat, cikgu. Tak payah buat bracket Buat macam ni je. 4 tolak 2. Ataupun kamu boleh juga tulis kalau 4 negatif jadi apa? Positif. Boleh terus 4 tambah 2. Comel sangat kotak tu ya. Okey. So yang kat bawah tu jadi berapa? X2 tolak X1. X2 berapa? 2 tolak 1. Betul. So jawapan dia berapa? 6/1.
1. 6/1. Mencancang? 6. Mengufuk? 1. 1. 1. Okay, next. Y2 tolak Y1 berapa tolak berapa? -3 tolak 6. Yes. X2 tolak X1 berapa? 6 tolak 3. 6 tolak 3. Okay, dapat berapa jawapan? -9/3. Per 3. So, mencancang berapa? Jarak mencancang berapa? -9. -9. Okay. Jarak mengufuk? 3. 3. Betul. Okay, next. Pintasan X berapa? 8. Pintasan Y? 4. Okay, untuk yang B, pintasan X. 3. Pintasan Y. -7. Okay, untuk yang C, pintasan X. -5. -5. Pintasan Y. 3. 3. Okay, D, pintasan X. -1. Ya, pintasan Y. -2. Ya, betul. Okay, kelas ni ada kritikan yang ni seorang je ke? Yang lain mana? Okay, so macam biasa, tulis nama penuh, group level, kelas tingkatan subjek matematik, jangan tulis bahasa Melayu pula, email saya. Okay? Saya tak send lah. Tim menyemak dalam saya punya notification sahaja. Okay. Masih awal. Okay, so saya ada satu lagi soalan untuk kamu, tapi kan saya terlupa nak kemaskini yang pada pintasan tu. Macam mana Okay, semua dah siap ke? Belum, saya kena mula balik. Kenapa? Sebab terkeluar. Okay, tak apa. Saya tunggu. Yang ni, yang dah siap tak apa. Yang dah siap, relax dulu. Kita tunggu orang lain hantar sebab saya nak check kat sini. Siapa yang dah hantar? Kita ada 39 orang. Okay, ni. Cikgu email. Okay lah. Ni, saya tulis balik. Gmail. Tu. Copy. Oh, Nazhan dah tu. Thank you. Okay, ni yang dah hantar. Ni yang dah hantar. Saya kena tengok berapa orang. Saya tengok yang 10.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni semua 10.1. Apa masalah cikgu ni? Semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Baru 11 orang. Di mana yang lain? Sila berusaha hantar sekarang. Okay, sambil-sambil tu saya nak edit sekejap. Tak boleh juga nak edit ni. Saya punya soalan ni. Saya tertinggal negatif. Kelas habis pukul 3, lambat lagi. Ada satu soalan lagi. Tapi saya tersilap edit. Gimana? Macam mana tu? Nanti kan takut kamu confuse pula saya bagi. Tapi saya bagi tahu siap-siap lah. Sebenarnya, okay, korang nampak ke tak ke? Saya sembang seseorang ni. Ada. Hilang pula dia. Okay, sekarang. Tak apa, kita buat dulu. Mana lagi? Yang lain hantar. Baru 11 orang. Tak sampai separuh lagi. At least yang lain tu hantarlah. Okay. Saya tengok yang ni Dekat korang hantar ni kira settle lah. Tak ada hutang dah lah. Maksudnya kamu dah hantar kerja. Kamu datang kelas dan kamu hantar kerja. Kalau saya check yang soalan 1 dan 2 tadi, kalau ada masalah tak boleh masuk bagi tahu. Okay, start kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26. Separuh kelas je. Mana lagi?
26. Sekarang ada 38. Ke manakah 12 orang lagi? Okey, kalau tak sempat, nanti saya sharekan link Okey, sekarang saya nak bagi yang baru. Tapi yang baru ni ada sedikit kesilapan. Nanti saya terangkan apa kesilapan. Saya tertinggal negatif. Okey, jom klik dulu yang ni. Inilah kita punya last untuk hari ini. Sikit pula Tapi tak apalah, banyak-banyak pun pening juga nanti kan. Lebih baik sikit dan dapat. Daripada banyak tak dapat apa. Bab ni pendek je. Rasa minggu depan dah boleh habis. Minggu depan hari Selasa tu dah boleh masuk bab baru. Okay. Dah buka semua dah. Okay, yang nombor 10 ni tak ada masalah. Okay. Tak ada masalah. Yang bermasalahnya pada pintasan ni. Okay. Saya tertinggal nak letakkan negatif. Betul tak? So sepatutnya saya kena letak negatif. So abaikanlah nombor 11 ni, nanti saya buat balik. Buat nombor 10. So kamu takkan dapat markah penuh lah. Tapi kalau nak buat pun boleh. Nak buat pun boleh. Kamu andaikan je lah kat luar ni ada negatif. Tapi macam susah lah, takut korang pening. Tak apa, buat nombor 10 je. Kita buat nombor 10 je. Tak payah pening-pening lah, buat nombor 10 je. Boleh? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, yang ni lebar sikit dia punya tu. Kotak. So kamu boleh lah. Okey, jom kita cuba buat ramai-ramai. Ramai-ramai. Tapi rasa macam tu 3 orang je yang jawab. Kita buat sama-sama lah, lebih tepat. Soalan yang kedua. Kedua apa mengaduk cikgu. Nombor 10A. Okey, sekarang yang A kecurunan A, B. Kan? So A koordinat yang 45, B 32. Okey. So Y2 tolak Y1 sebab dia bukan melalui pintasan, tak ada yang kosong kan. Tengok kat sini X dia ada nilai, Y dia pun dua-dua ada nilai. So kita guna kecurunan, formula ni lah Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So untuk yang A, Y2 dia berapa? 2. 2. 2 tolak 5. Betul. Saya dengar ada suara lain. Bagus. Okay, next. 3. 3 tolak 4. 4. Betul. So, dapat berapa jawapan? 2 tolak 5 berapa? Negatif 3 per negatif 1. Yes, negatif pula. Negatif 3 per negatif 1. Okay, so negatif jadi 3. Betul. Macam tulis jawab dia. Jangan buat space terus tulis. Tulis je. Bukan tulis, type lah. Macam pula nak tulis kan. Buat yang seterusnya. Buat sampai D je. Yang kat bawah nombor 11 tu saya kena betulkan. Okay, dah siap. Boleh hantar macam biasa. Okay. Saya bagi masa je untuk kamu buat. Nanti kita bincang. Okay. Yang D ni kan, ada box kat bawah ni tapi tak ada colour biru. Abaikan. Saya tak sempat nak betulkan yang ni. Okay, cuba buat sekejap. Baru 27 orang lah respon dekat saya punya tu. Dekat attendance, kehadiran. Ada lagi belum isi ni. Separuh kelas lagi belum isi. Nanti isi. Sudah share lagi sekali kot, ada yang baru masuk tak isi lagi. Dah ke? Boleh bincang? Kalau dah bagi tahu, kita boleh bincang.
Sudah? Cikgu, yang soalan C kan, 10C, dia ada 3 kotak. 10C. Yang 3 set. Okey, ni. Hanya 2 je. Okey, 2 je. Saya letaklah dekat situ yang formula. Jangan, letak nombor je. Letak nombor je. 1 tolak 6, bawah tu 3 tolak 6. Jadi negatif-negatif. Bawah tu akan jadi positif lah. Faham tak? Nampak tak macam mana? Okey, jom kita buat yang C ni Okey, C, Y2 tolak Y1 berapa dapat? 1 tolak 6. 6. Okey, bawah tu? X2 tolak X1? 3 tolak 6. Okey, jawapan dapat berapa? 1 tolak 6? Negatif 5. Negatif 5. 3 tolak 6? Negatif 3. Negatif 3. So, jawapan dia akan jadi? 5/3. 5/3. Tulis macam tu. Boleh? Saya tadi rumus dekat atas tu. Lepas tu biarkan negatif 5/3. Kita kena hapuskan lah. Negatif. Yang negatif tu kita kena hapuskan. Okey. Lagi dah siap? Okey, boleh bincang lah kau Saya rasa semua dah siap sebab sonang ni. Bawah tak payah buat. Nombor 11 tak payah buat. Sebab saya kena betulkan. Okey, untuk yang B, Y2 tolak Y1 berapa? Bagi tahu saya. Berapa tolak berapa? Berapa tolak berapa? Hello. Halo. Apa cikgu? Oh, ada. Okey. Yang B, berapa tolak berapa? Y2 tolak Y1, apa tolak apa? 7 tolak negatif 2. Yes, 7 tolak negatif 2. Tak payah buat bracket buat macam tu je. Sebab kalau buat bracket rasanya salah kot saya tak set jawapan yang tu. Tapi kalau sebetulnya kena buat macam Gurlin ni lah. Kalau tulis betul kena buat bracket lah sebenarnya. Okey. Sebab saya buat cepat-cepat. Pagi tadi baru buat kalut cikgu ni. Semalam pergi tengok cerita. Boleh cikgu. Okey, next X2 tolak X1. 0 tolak negatif 1. 0 tolak negatif 1. Okey, jawapan macam ni pun dia terima ataupun kamu buat terus 7. Jadi 7 tambah 2 ataupun 0 tambah 1 pun betul jawapan dia. Dua jawapan tu sahaja diterima. Saya set 2 tu. Okey, lepas tu apa tadi? Berapa jawapan? 7 tambah 2? 9. 9 per? 9 per 1. So jawapan dia akan jadi? Jawapan? 9. Betul. Okay, next. Yang D. Yang C kita dah bincang. Okay. Y2 tolak Y1 berapa? 1 tolak 4. 1 tolak 4. X2 tolak X1? 6 tolak 2. 6 tolak 2. Okay, jawapannya 1 tolak 4 berapa? 3. Negatif 3. 6 tolak 2? 4. 4. Bawah tu tak boleh tulis jawapan. Tak boleh. Sebab jawapan dia sampai di sini je sebenarnya. Pasal saya pun kalau buat tadi tak sempat nak edit biarkan je lah. Kita tulis yang kotak biru sahaja. Okay. Alright. Dah siap. Bagus, boleh hantar. Yang ni tak payahlah. Yang ni saya kena edit balik. Melampau sangat kesalahan dia. So tekan finish. Jangan sedih, jangan gundah gulana kalau kamu tak dapat jawab markah penuh. Sebab yang kat bawah tu pun kalau kamu betul semua ni dapat 7 lah. 7/10. Sebab yang kat bawah ni saya tak bagi buat kan. Teruk sangat dia punya ralat. Saya kena betulkan balik. Nanti saya share balik tolong buat lah. Sebagai homework tu je homeworknya pun tak banyak pun. Okay, senang tak? Senang tak bab ni? Senang je kan? Senang. Yes, kamu kena ingat apa? 2 benda tu lah. Dalam kecerunan. Apa nak share mana tadi? Okay, saya share balik apa yang kita dah belajar tadi. So, 2 benda yang kamu kena ingat formula untuk kecerunan adalah kenapa dia terbalik? Dunianya dah terbalik. Why? Okay, ini je lah sebenarnya dia punya apa yang kamu belajar. Tapi lepas ni kamu minggu depan akan belajar lagi lah.
kecenderungan negatif, positif tu macam mana. Itu je lah yang tinggalnya pun. Tak susah lah. Saya sebab ni antara bab yang senang. Itulah macam anak saya cakap di sekolah rendah, makin ke belakang makin senang. Makin senang dia punya tajuk. Tanya mama, kenapa matematik makin ke belakang makin senang dia punya tajuk? Saya tahu jawapan dia apa ni. Saya cikgu Mat. Mana tahu jawapan dia. Okay. Okay, so inilah yang kamu belajar hari ni. Okay, untuk M ni kecerunan lah, mewakili kecerunan. So kalau dalam exam kamu lenguh ke nak tulis, nak eja kecerunan tu, tulis je M, boleh, tak ada masalah. Tak salah pun, betul. Sebab memang dia punya simbol. Kata simbol lah. M sama dengan jarak mencancang juga mengufuk. So apabila diberi koordinat, guna formula ini. Apabila diberi pintasan, guna formula ini. Macam mana nak tahu pintasan ke ataupun koordinat yang penuh? Sebab dua-dua pun dia bagi dalam bentuk koordinat kan. Tengok kalau X dan Y ada dua-dua tu kosong-kosong, yang itu kita guna pintasan. Apa yang saya cakap tertinggal tadi? Ni ada negatif. Saya tertinggal negatif. Untuk pintasan kena letak negatif siap-siap dia punya formula, rumus dia. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Semua faham Faham. Okay, semua dah isi ke kehadiran? Dah saya nak check. Dah isi. Patutnya ada 38. Baru ada 32 orang. Ada 6 orang lagi lah tu. Berada di mana tu? Lupa nak isi. Nanti saya sharekan jugalah kehadiran. Harap 38 lah nama. Jangan tiba-tiba jadi 45. Adalah tu ngelak tu. Tak masuk kelas tapi isi nama tak malu. Okay. Okay, buka kamera. Jom ambil gambar. Okay. 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 Dah cantik dah Damia. 1, 2, 3. Alright. Thank you semua. Nanti check baliklah kalau nak tengok latihan atau rakaman dalam link yang saya bagi tu Okay, jumpa minggu depan. InsyaAllah, terima kasih semua. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih, Dia macam cikgu. habis siaran kan. Bye. Beri ya host tu bye kan. Bye. Bye. Adik siapa tu? Adik saya.